Seterusnya, mari kita berkenalan tentang bentuk manuskrip Melayu. Bentuk manuskrip Melayu terbagi kepada 4 bahagian, iaitu buku, surat, lapisan dan saiz. Manuskrip Melayu lazimnya ditulis dalam bentuk buku. Walau bagaimanapun, terdapat juga penulisan dipamerkan dalam bentuk lipatan panjang seperti akordian, dan saiz manuskrip dipersembahkan dalam pelbagai ukuran. Dalam paparan ini merupakan contoh bentuk buku yang digunakan dalam bidang penulisan manuskrip Melayu. Selain itu, anda boleh melihat juga bentuk buku yang telah dihasilkan oleh penulis Melayu, iaitu Hikayat Nabi Berperang dengan Raja Khaybar. Hikayat ini telah disalin oleh Muhammad Yusuf Jailani Jurangpati pada hari Selasa 9 Zulhijjah di Boggambar, Kandy, Sri Lanka. Naskah ini disalin oleh Muhammad Yusuf pada 7 Ramadan 1259 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 10 Oktober 1843 Masihi. Manuskrip ini dikarang oleh Muhammad Zain anak Tuan Fakih Jalaluddin pada malam Jumaat 24 Syahban 1170 Hijrah, iaitu bersamaan 14 Mei 1757 Masihi. Seterusnya, bentuk yang akan anda pelajari ialah bentuk surat. Pada kebiasaannya, surat digunakan untuk menjalinkan hubungan diplomatik. Surat yang anda lihat ini merupakan contoh surat yang telah dikirim oleh Kerajaan Belanda kepada Sultan Pontianak, iaitu Seri Paduka Tuan Sultan Syed Sharif Osman. Bentuk yang seterusnya yang akan anda pelajari ialah bentuk lipatan. Contoh lipatan yang anda lihat sekarang ini ialah naskah sejarah Patani. Ia ditulis di atas kertas panjang berukuran 355 kali 625.4 cm. Ia dilipat dalam bentuk akordian menjadi 35.5 kali 11.8 cm. Teks ini ditulis di kedua-dua belah kertas. Saiz. Saiz merupakan aspek penting yang ditekankan dalam manuskrip Melayu. Apa yang anda lihat ini merupakan naskah kitab Maulid. Sukar untuk mendapat manuskrip Melayu yang ditulis dalam ukuran yang amat besar, seperti manuskrip ini yang berukuran 50.5 kali 35.6 cm. Salah satu unsur yang penting dalam manuskrip Melayu ialah hiasan. Hiasan ialah daya kreativiti para penulis zaman silam. Hiasan seni penulisan manuskrip diindahkan dengan lukisan yang dikenali sebagai iluminasi. Lukisan ini kebiasaannya menggunakan motif pengaruh daripada alam flora dengan menggunakan warna merah, kuning, hijau dan biru. Iluminasi sering digunakan atau dilukis di dalam kitab Maulid dan juga kitab-kitab agama yang terpilih. Ada juga hikayat dihias dengan iluminasi di muka surah depan. Contoh iluminasi dalam manuskrip Melayu ialah Hikayat Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah merupakan epik kebangsaan bangsa Melayu. Ia disalin pada tahun 1282 Hijrah bersamaan dengan 1865 Masihi. Muka surat pertama dan juga kedua, hikayat ini dihiasi dengan lukisan lingkaran, daun dan juga bunga yang berwarna merah, kuning, biru dan hijau yang memenuhi muka surat tersebut. Teks ditulis di dalam ruang yang berbentuk berlian. Selain daripada hikayat Hang Tuah, ada satu lagi contoh yang menggunakan iluminasi yang terbaik, iaitu hikayat Pendawa Lebur. Hikayat Pendawa Lebur telah disalin pada abad ke-19. Muka surat pertama dan kedua dihiasi dengan lukisan bunga dan juga daun berwarna hijau, jingga, ungu dan hitam. Teks ditulis di dalam bingkai kecil di tengah taburan bunga. Anda dapat lihat contoh ini seperti yang dipaparkan dalam slide. Selain daripada iluminasi,
Aspek yang penting juga ialah ilustrasi. Seperti yang anda lihat, terdapat 2 contoh ilustrasi dalam naskah Melayu. Yang pertama, naskah Petua Keris yang mengandungi gambar pelbagai jenis keris yang digunakan oleh orang-orang tertentu sahaja. Manakala contoh yang kedua iaitu Kitab Tip. Kitab Tip memberi pelbagai petua perubatan tradisional orang Melayu. Ia mengandungi ilustrasi bentuk badan manusia sebagai panduan mengubati penyakit. Topik perbincangan yang akan saya sentuh ialah tentang koleksi. Sebenarnya, di dalam manuskrip Melayu terdapat banyak koleksi. Namun di sini saya perturunkan beberapa sahaja koleksi yang anda akan kenali. Yang pertama iaitu koleksi tentang naskah hikayat ataupun jurnal hikayat. Hikayat ialah hasil kesusastraan Melayu lama. Pada umumnya, hikayat dicipta tanpa diketahui nama pengarang dan tarikh dikarang. Hikayat mengandungi ciri-ciri kesaktian, keberanian dan kegagahan wira yang luar biasa. Pengarang juga melukiskan kejelitaan puteri raja, kegagahan ulu balang, bala tentera yang tidak terkira banyaknya, serta binatang dan benda-benda yang berunsur majis. Di dalam naskah hikayat selalunya terdapat pertandingan yang menguji kepahlawanan wira yang sering dikurniakan dengan kesaktian. Wira akhirnya menjadi juara, mengalahkan lawannya yang terdiri daripada anak-anak raja dan mengahwini puteri raja yang menjadi rebutan dan jelitawan. Naskah yang anda lihat ini merupakan contoh hikayat, iaitu Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman disalin pada 17 Syawal 1336 Hijrah bersamaan dengan 26 Julai 1918 Masihi. Hikayat ini merupakan satu hikayat yang sangat popular yang juga dikenali dengan Hikayat Khoja Maimun. Ia mengisahkan kebijaksanaan seekor burung bayan yang telah menyampaikan pelbagai cerita dengan tujuan menghindar Bibi Zainab, iaitu isteri Khoja Maimun, daripada berlaku curang semasa ketiadaan suaminya.